Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung kembali siri pengajian tafsir surah Al-Ma'idah dan kita dah selesai kepada perbahasan ayat yang ketiga dalam siri yang ketiga pada minggu yang lepas. Dan pada malam ini insya-Allah minggu yang keempat ini kita akan masuk kepada ayat yang keempat dan insya-Allah dengan ayat yang kelima. Jadi seperti biasa, saya menggalakkan kepada semua yang bersama dengan kita pada malam ini supaya ada membawa Quran masing-masing, supaya insya-Allah kalaulah ada discussion ataupun diskusi-diskusi yang kita nak bincangkan pada malam ini, senang untuk nak kita belik ayat-ayat tu. Sebab saya mungkin akan perjelaskan tentang beberapa maksud daripada perkataan-perkataan yang boleh diambil daripada ayat itu, dan kemudian mungkin kita akan ghostan ke depan sikit untuk kita nak belik-belik. Jadi insya-Allah siapa yang hafal tu dia mudah, dan siapa yang belum hafal, the best is melihat kepada Quran insya-Allah. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak penganjur Local Ihsan dan juga kepada semua para hadirin yang bersama dengan kita di live Zoom, di FB dan juga di IG. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan cuba habis lebih awal daripada kebiasaan sikit, sebab saya akan ada tetamu insya-Allah yang akan datang dalam pukul 10 begitulah lebih kurang. Jadi kita boleh bermula insya-Allah pada malam ini dengan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kita bacakan dulu ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Baik, ini adalah dua ayat, ayat keempat dan ayat kelima yang insya-Allah kita akan bicarakan pada malam ini. Permulaannya insya-Allah kita akan ambil dulu tentang beberapa kalimat. Okey, tengok kepada ayat keempat, ayat yang kelima juga, kita tengok beberapa kalimat-kalimat yang kita mungkin boleh belajar sikitlah bahasa Arab, apa maksud di sebalik kalimat-kalimat tersebut. Yang pertama sekali, kita tengok dalam ayat yang keempat. Allah kata wa ma 'allamtum minal jawarih. Jawarih ni apa maksud dia? Jawarih ni maksud dia adalah binatang buruan ke? Binatang yang jadi pemburu tu lah. Kita kata buruan. Kalau buruan bukan dia yang kena kejar. Jadi binatang pemburu. Binatang pemburu ni termasuklah anjing, termasuklah katakan kalau kita ada helang ke, ataupun kita ada apa-apalah binatang yang boleh dijadikan sebagai binatang pemburu. So dinamakan sebagai al-jawarih. Dan al-jawarih ni diambil daripada dalam bahasa Arab, perkataan ni adalah al-iktisab.
Al-iktisab ni something yang kita kata untuk memberikan janaan lah, ataupun kalau boleh, macam kita boleh pakai iktisab ni maksudnya kita berhasil dapat pendapatan dan sebagainya. Jadi jawarih ni diambil untuk sebab benda tu adalah yang menjana makanan lah, especially pada zaman dulu mereka yang berburu, mereka akan dapat janaan makanan tersebut. Mukallibin. Okay, tengok apa mukallibin. Minal jawarihi mukallibin. Mukallibin ni maksudnya adalah yang mukallib ni yang mengajar binatang itu berburu. Binatang berburu. Jadi kita kata tuan kepada binatang yang memburu tersebut. Dan kalb ni asalnya digunakan untuk anjing lah. Dalam konteks ini digunakan dalam kata anjing, tapi tidak semestinya terhad kepada anjing dalam konteks ayat ini, merujuk kepada binatang buruan. Okey, kemudian kita tengok pada ayat yang kelima ada kalimat al-muhsanat. Al-muhsanat. Apa maksud al-muhsanat? Al-muhsanat ni adalah wanita-wanita yang telah berkahwin, ataupun kita kata isteri-isteri lah. Dan juga pada zaman dulu pun dipahami juga maksud muhsanat ni adalah wanita-wanita yang bebas walaupun dia belum berkahwin, termasuklah wanita-wanita yang suci, yang mana mereka ini terpelihara daripada sudut maruah dia, daripada sudut akhlak dia dan sebagainya, maka dikatakan perkataan muhsanat. Muhsanat ni something yang terpelihara. Diambil daripada muhsanah. Kalau kita kata husn ni something yang macam dibentengi. Tengok, perkataan bahasa Arab ni biasanya dia ada pinjam daripada maksud tersebut. Muhsinin, lelaki pula lah, lelaki ataupun suami-suami yang telah berkahwin. Musafihin. Tengok dalam ayat yang kelima tu perkataan musafihin. Apa maksud musafihin? Musafihin ni maksudnya yang menzahirkan zina dia. Dan maksudnya penzina-penzina lah. Jadi dinamakan orang yang berzina ni sebagai musafihin sebab dia, macam mana dia kata, maksud sifah ni dia boleh mahu maksud macam tumpah juga. Disebabkan lelaki itu menumpahkan dia punya benih ataupun air mani dia. Jadi dipinjam perkataan itu digunakan untuk orang-orang penzina-penzina. Wala muttakhidhi akhdan. Okay. Apa maksud akhdan? Akhdan ni dia beza dia dengan musafih tadi. Akhdan ni orang yang berzina secara sembunyi. Contohnya dia ada pasangan simpanan, baik lelaki simpanan ataupun perempuan simpanan, dia buat benda tu secara sembunyi-sembunyi. Maka ini dinamakan sebagai akhdan, gundik ke, itu termasuk dalam akhdan. Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Habita. Apa maksud habita? Habita ni ranap ataupun kita kata terbatal lah, hilang lah. Nanti kita akan cerita baliklah apa maksud ayat ni secara umum, dan kemudian kita akan sentuh secara detail nanti insya-Allah. Secara umum, maksud daripada ayat ni yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada nabinya, kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya Allah kata, sahabat-sahabat kamu wahai Muhammad bertanya kepada kamu apa makanan yang mereka boleh makan. Maka katakanlah kepada mereka, Allah menghalalkan kepada mereka makan benda-benda yang tayyibat. Tayyibat nanti kita cerita lagi. Allah halalkan mereka untuk makan binatang-binatang buruan yang kita kata yang mati akibat diburu oleh binatang buruan kamu, binatang pemburu. Tengok, confused dah kan? Boleh makan binatang yang terkena buruan tersebut dengan cara yang mana Allah haruskanlah. Dia ada beberapa guideline lah dalam perbahasan fiqh. Dia ada dinamakan bab as-sayd, bab buruan. Maka makanlah, tapi jangan lupa untuk membaca bismillah ketika
menghantar binatang-binatang buruan kamu tersebut, tapi bertakwa kepada Allah. Allah itu cepat dia punya penghisaban dia. Jangan duk main. Kemudian Allah bagi tahu lagi tentang beberapa aspek kesempurnaan nikmat agama ini, dan juga daripada sudut toleransi agama Islam ini, Allah SWT bagi kita untuk nak memakan makanan ataupun sembelihan-sembelihan daripada ahli kitab. Ini kita akan bicarakan lagi. Dan Allah halalkan juga untuk kamu menikahi wanita-wanita mukminah yang baik, yang terpelihara maruah dia, daripada kalangan ahli kitab juga. Dengan syarat kamu kahwin, bagi mereka mahar mereka. Dengan syarat juga mereka ini bukanlah daripada kalangan orang-orang yang bukan daripada kalangan penzina, bukan daripada kalangan orang yang jadikan kekasih simpanan, tak ada buat benda-benda tak elok dekat belakang. Jadi Allah SWT kata siapa yang kufur, maka Allah akan hapuskan amalan mereka, dan mereka ini dekat akhirat nanti termasuk daripada kalangan orang-orang yang binasa. Okey. Jadi tengok ayat yang keempat, yang mana Allah bila mana bagi tahu tentang apa makanan yang dihalalkan, tentang binatang buruan sebagainya. Apa munasabah ayat yang keempat ini dengan ayat yang sebelumnya? Kena buat revision sikit. Tengok ayat nombor 3 sebelum ini. Tengok ayat yang kedua sebelum ini. Tengok ayat yang pertama sebelum ini. Apakah kesinambungan antara ayat ini dengan ayat yang sebelum? Jadi, bila kita baca ayat yang keempat ni tadi, kita tengok ayat yang sebelum ini, ayat yang ketiga ni, Allah telah cerita tentang jenis-jenis binatang yang kamu tak boleh makan, yang boleh membawa kemudaratan kepada diri kamu. Kita dah sebut kan, ingat, antaranya binatang yang mati kena pukul, mati yang tercekik, binatang yang mati kerana duk bergaduh tanduk. Itu binatang-binatang Allah dah haramkan kecuali dalam keadaan yang sangat darurat. Maka pada ayat ini Allah nak bagi alternatif. Apa pula binatang yang kamu boleh makan? Binatang buruan yang kamu boleh makan. Binatang yang mati yang kamu boleh makan, antaranya binatang buruan. Ini menunjukkan juga Islam dia bukan hanya nak cerita pasal benda yang haram. Orang nak faham Islam ni asyik haram, haram, haram. Tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu. Masalahnya bila kita sebagai Muslim tidak jelaskan alternatif. Kita tak terangkan kepada mereka apa yang boleh. Sebab apa yang Allah haramkan itu sikit berbanding dengan apa yang Allah halalkan. Jangan lupa explain alternatif. Dalam apa yang kita buat, kalau kita nak tegah contohnya anak kita daripada berhibur dengan hiburan-hiburan yang melalaikan, yang melekakan, yang masalah, yang bercampur bau dengan maksiat, jangan kita hanya halang, tetapi pandu mereka, sediakan kepada mereka alternatif. Umpamanya, apa hiburan yang mereka boleh, apa yang dibenarkan, supaya mereka tak akan rasa macam terhalang. Dan jiwa manusia ni, especially remaja, bila terhalang, mereka mudah tewas. Sama ada mereka rebel ataupun mereka lost. Jadi penting untuk everything kita kena all mesti kena ada alternatif, dan barulah kita tak jadi masalah. Cuba tengok macam di Arab Saudi sekarang. Arab Saudi ni dulu very strict. Very strict. Sampai ke tahap hiburan tu mereka halang lah. Banyak benda yang mereka halang.
tanpa menyediakan alternatif. Jadi anak-anak muda masa tu tak ada hiburan yang macam alternatif sukan yang bagus, tak disediakan fasiliti-fasilitis yang baik. Mereka cuma ada mungkin main bola dekat atas batu-batu tu, ataupun uh, tak tahu, tak ada fasilitis yang baik. Akibatnya remaja-remaja ni yang mana liar-liar sikit ni pergi racing lah, pergi buat benda-benda gila lah, pergi kacau orang lah, macam-macam. Tapi tengok bila tiba-tiba mereka meletup, tiba-tiba nak bawa satu perubahan yang nak jadikan Saudi ni macam Eropah, boom, meletup, meledak. Anak-anak muda dia semua keluar tengok. Jadi lebih kadang lebih dahsyat daripada orang-orang Eropah sendiri. Dia jadi macam katak keluar tempurung, melompat sana melompat sini kan. So itu yang terjadi bila mana kita tak cuba untuk nak readykan alternatif. Alright. So alternatif dia, sahabat bertanya, yas'alunaka madza uhilla lahum. Sahabat-sahabat kamu wahai Muhammad bertanya apakah yang diharuskan untuk mereka makan. Tadi dah haram, binatang-binatang yang haram, apa pula yang halal? Maka Allah katakanlah wahai Muhammad, qul uhilla lakumut thayyibat. Diharuskan, dihalalkan untuk kamu makan makanan-makanan yang thayyibat, yang halal, yang Allah izinkan kamu untuk makan, yang ada manfaatnya, yang tidak memberikan kemudaratan kepada tubuh dan juga akal. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin. Dan Allah juga halalkan kepada kamu semua yang binatang yang diburu, kan, diburu binatang-binatang. Kamu ada binatang buru, contohnya kamu ada elang ataupun kamu ada anjing yang kamu dah ajar dia, dah train dia macam mana cara memburu. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Yang kamu dah train dia sebagaimana yang Allah telah ajar dalam perbahasan ataupun adab-adab memburu. Contohnya membaca bismillah, dan contohnya lagi binatang tersebut diburu tapi dia tak makan untuk diri dia. Dia memang bunuh, dibawa untuk tuan dia. Maka Allah kata fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah apa yang binatang-binatang pemburu kamu itu tangkap untuk kamu. Wadhkuru smallahi alaih. Tapi jangan lupa masa kamu nak hantar binatang tu, nak pergi, okay, go. Jangan lupa baca bismillah. Macam mana kita bismillah masa kita nak sembelihan. Tapi ini dia ada pengecualian daripada hukum sembelihan. Maksudnya binatang yang memburu ini, kalau contoh anjing, kita ada anjing pemburu, pergi tangkap kijang. Dia dah dilatih, dia tangkap kijang tu, dia gigit dekat leher, mati. Dan bukan anjing tu pergi makan dulu kijang tu dulu, tak. Dia terus tarik, dia bawa kijang tu pergi dekat tuan dia. Kita dah baca bismillah masa kita hantar. Halal kita makan kijang tu walaupun dia tak mati kerana sembelihan kita. Tetapi kalaulah anjing itu dibawa balik, kijang tu masih hidup, kita wajib untuk sembelih kijang tu kalau kita nak makan ya. Ada sebuah hadis daripada Adi bin Hatim At-Ta'i, riwayat Bukhari. Dia kata, ya Rasulullah, aku dia sahabat yang selalu memburu. Dia kata, aku biasalah hantar anjing aku dan aku baca bismillah. Maka Nabi SAW kata, kalaulah kamu telah melepaskan anjing pemburu kamu dan kamu dah baca dengan bismillah dengan nama Allah, kalaulah dia tangkap binatang tu dan dia bunuh, dia makan dulu binatang tu, fala ta'kul, maka kamu dah tak boleh makan dah binatang tu. Sebab binatang itu atau pemburu itu, anjing kamu tu, dia tangkap untuk diri dia. Maksudnya dia tak well train lagi lah.
Maka Adi bin Hatim ditanya balik, ya Rasulullah, kalaulah aku hantar anjing aku dan bila dia balik ada dua anjing, maksudnya satu anjing tak siapa-siapa, dua-dua gonggong datang, tapi aku tak tahu siapa yang bunuh kijang tu dulu contohnya lah. Mungkin anjing aku yang aku baca bismillah ni, ataupun mungkin anjing orang lain yang tak dibacakan bismillah tu. Maka Nabi SAW kata, la ta'kul, yang itu kamu tak boleh makan juga. Sebab anjing kamu baca bismillah, anjing lagi seorang kamu tak baca bismillah. Kita tak tahu which one yang bunuh binatang itu dulu. Diberi pengecualian hanya pada anjing pemburu kamu sahaja yang tak perlu disembelih. So anjing orang lain itu tak masuklah. Ini menunjukkan ada satu kaedah yang penting dalam kita nak faham agama kita. Kalaulah satu perkara itu bercampur antara yang halal dan yang haram, lebih kurang persentage dia separuh-separuh. Lebih kurang 50% halal, 50% haram. 50% kemungkinan benda itu ada manfaat dan 50% benda itu mudarat. Maka hukumnya haram. Jangan ambil. Macam mana yang dalam hadis ni Nabi SAW nak bagi tahu, percentage dia 50-50. So seekor anjing kamu, seekor anjing orang lain. Yang anjing kamu ni halal, yang anjing orang lain ni haram. Dua-dua duk tangkap binatang yang sama. Maka Nabi kata tak boleh makan. Tolak. Kita kiaskan kaedah ni kepada pelbagai sudut. Contohnya rokok. Rokok, ada orang yang dia merokok tak jadi apa-apa. Not yet mungkin. Tapi mungkin juga dia dah lama lah, 20-30 tahun merokok. Check up masih okey. Tetapi sifat rokok itu, yang mana ada kandungan-kandungan bahan-bahan kimia yang masuk dalam paru-paru, yang tak sepatutnya benda-benda itu dimasukkan dalam paru-paru asalnya. Yang Allah ciptakan paru-paru ini bukan untuk menerima bahan-bahan chemical tu, dimasukkan dalam paru-paru kita. Kita pun tahulah, rokok ni memberi mudarat tu lebih banyak lah daripada manfaat. Mungkin ada orang kata di manfaat dia aku nak release tension, kalau tak aku tak boleh. Dia addicted. Katakanlah manfaat dengan mudarat tu lebih kurang sama banyak. Tak mungkinlah manfaat dia lebih daripada mudarat. Jadi dalam hadis anjing ini kita dapat tahu satu kaedah, kalau lebih kurang manfaat mudarat lebih kurang sama banyak. Halal dan haram tu lebih kurang sama banyak. Tolak. Tak boleh. Haram. Nampak tak? Faham tak daripada kaedah ni? Sebab tu ulama keluarkan kaedah berdasarkan kepada hadis ni. Kalaulah bercampur bau dua benda yang satunya haram, satu benda tu halal, ghulliba janibal haram, maka bahagian yang haram itu akan diambil hukum dia daripada sudut bab berjaga-jaga, berhati-hati. Okey. Kemudian Allah kata, wattaqullah. Buat apa yang Allah suruh kamu, jauhi apa yang Allah tegah kamu. Innallaha sari'ul hisab. Allah ni kau buat je benda sekejap je, tak Allah tahu, catat amalan tersebut. Dekat hari kiamat tak boleh nak cong lah. Kemudian Allah sebut ayat yang kelima, al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataytumuhunna ujurahun muhsinina ghaira musafihin
wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apa munasabahnya ayat ini Allah nak sebut pada ayat yang kelima ini berbanding dengan ayat sebelumnya? Always ada kesinambungan. Bila ayat yang lepas, ayat yang keempat tadi Allah cerita tentang benda-benda yang tayyibat, benda-benda yang baik, yang halal, maka Allah ulang balik pada ayat ini apa yang Allah pernah mention pada ayat yang ketiga. Allah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah bagi tahu Allah dah sempurnakan agama ni bagi kita. Allah telah sempurnakan nikmat Allah tu kepada kita, sama ada yang bersangkut paut dengan agama, nikmat agama, ataupun yang bersangkut dengan dunia. Bersangkut paut dengan dunia, ayat yang keempat tadi pun dah cerita tentang pemakanan. Dan antara nikmat dunia yang lain yang Allah nak sempurnakan kepada kita juga adalah dari sudut perkahwinan, perhubungan. Maka bila mana ahli kitab itu pada asalnya mereka merupakan ahli tauhid, asalnya mereka yang daripada agama Yahudi, daripada agama Kristian, kemudian tauhid mereka itu telah terobek dengan syirik, dengan penyelewengan, maka ada hukum-hukum yang bersangkut paut dengan mereka ini. Dalam bab makanan, dalam bab perkahwinan, Allah bagi sikit kelonggaran disebabkan dalam sejarah mereka pernah mengikuti agama asal, agama Nabi Musa, agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Ada toleransi kat situ dalam beberapa perkara. Tapi orang yang tak ada that speciality, contohnya orang musyrikin Arab, tak boleh. Tak boleh kahwin dengan mereka, tak boleh makan sembelihan mereka. Saat lagi kita cerita pasal ni lah, lebih detail. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini Allah telah halalkan benda-benda yang baik. Okay. Wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum. Sembelihan-sembelihan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani itu halal bagi kamu untuk makan. Wa ta'amukum hillul lahum. Dan sembelihan kamu pun sebaliknya halal bagi mereka. Mereka boleh makan sembelihan-sembelihan kamu. Wal muhsanatu minal mu'minat. Dan Allah juga halalkan kepada kamu, wahai mukmin, untuk berkahwin dengan wanita-wanita yang baik. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Maksudnya daripada orang-orang yang baik daripada kalangan mereka. Orang-orang, maksudnya ahli kitab. Idza ataitumuhunna ujurahun. Dengan syarat kamu kahwin proper, bagi mereka mahar kamu. Muhsinin, mereka orang yang terpelihara maruah mereka, kemaluan mereka. Ghaira musafihin, bukan orang yang dikenali suka berzina, bukan juga orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Okey. Kita ambil beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada kedua-dua ayat ni. Pertama sekali, sahabat radhiyallahu anhum sangat bersungguh, ataupun kita kata berusaha, berkeinginan untuk bertanya tentang satu perkara yang berkaitan dengan ilmu dan agama. Satu dalam ayat ni kata yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka itu, yakni para sahabat bertanya, apakah yang halal bagi kamu? Maksudnya kita tahu kat sini para sahabat radhiyallahu anhum tidak bertanya melainkan satu perkara itu memberikan manfaat kepada mereka. Kalau kita tengok soalan-soalan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kita tak jumpa soalan sahabat itu ada berbentuk sarkastik. Soalan sahabat itu untuk nak memerangkap. Soalan sahabat itu untuk nak menguji. Soalan sahabat itu untuk nak mencari-cari ruang. Tidak, sebab para sahabat bertanya sebab mereka nak beramal. Dia bukan macam kita ni, kalau kita tanya ni kadang-kadang saja je kita tanya tu nak ada niat itu, ada niat ini. Para sahabat, tengok ada sahabat dalam sebuah hadis riwayat Muslim, sahabat tu tengah berperang, masa dia rehat nak makan kurma, dia kata, "Ya Rasulullah, kalaulah aku terjun mati dalam peperangan ini, adakah aku dapat syurga?" Nabi kata, "Kamu dapat syurga insya-Allah." Maka dia buang kurma, dia terus terjun. Soalan ni bukan nak main-main. Soalan ni memang dia nak beramal. Dia tak tanya macam kita, kadang soalan kita create satu situasi yang mungkin tak ada kaitan dengan amalan kita. Ustaz, kalaulah adakah syaitan ni dia ikut masa? Kalaulah Ramadan kat Malaysia ni dah masuk dulu, kat Arab belum masuk dulu, so adakah syaitan di Malaysia kena tangkap dulu, syaitan dekat Arab tak kena tangkap lagi? Soalan-soalan begitu tak memberi manfaat kepada amalan kita. Benda-benda yang ghaib yang Allah bagi tahu, you beriman, you tak beriman. You beriman. Kaif, macam mana? We don't know. Sahabat tak tanya macam tu. Dia tak tanya benda-benda yang nak kona-kona macam tu. Sebab itulah benda-benda yang berkaitan dengan banyak benda-benda ghaib yang tak perlu ditanya. Benda-benda tentang sifat-sifat Allah, orang nak tahu contoh macam ni, macam mana rupanya. Ulama kata bid'ah. Soalan-soalan begitu. Soalan begitu, kalaulah baik, kalaulah betul-betul benda tu bermanfaat untuk agama kita, nescaya Nabi SAW dah bagi tahu. Tetapi tak ada. Apa yang umat hari ini duk bergaduh dalam isu-isu agama ni, banyak benda-benda tu yang tak berlaku pada zaman sahabat. Mereka tak perlu pun. Tak perlu pun nak tahu, macam mana kalau Allah turun kat dunia ni, adakah Allah meninggalkan tempat dia, adakah Allah memerlukan tempat itu, adakah ini. Mereka tak pernah bother dengan benda-benda itu. Cukup kami beriman Allah, apa yang Al-Quran sebut, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bagaimana Allah beristiwa di atas arasy, Allah macam mana cara Allah tu dengan selayaknya, tak perlu kita nak fikir pun. Allah kena tinggal ke tempat ni ke, adakah macam ni ke, macam mana ke, sudut itu ke, ada ni macam mana yang kalam-kalam ahli falsafah ni semua. Nothing. Bila Allah kata wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahun. Ayat ini Allah nak kata binatang-binatang yang kamu hantar untuk memburu itu binatang yang terlatih. Maksudnya kat sini penting untuk nak kita faham bahawa siapa-siapa yang kita utuskan untuk buat satu kerja, biarlah orang yang pandai. Orang yang profesional, orang yang ada knowledge, orang yang tahu buat benda. Bukannya sembrono kita hantar ataupun sekadar cukup syatak, biar orang-orang yang boleh buat kerja dia. Allah kata mimma 'allamakumullah. Satu benda yang kita boleh direnung daripada ayat-ayat Quran ni. Tengok. Allah tak sentuh satu perkara itu melainkan banyak benda yang disebahkan kepada Allah. Sebab apa? Hakikat semua benda Allah yang bagi. Allah yang cipta. Allah yang ajar, Allah yang berikan pengetahuan. Allah yang mentadbir segala urusan. Segala kelebihan itu kita kena balikkan kepada Allah. Segala pergerakan, segala pendapatan, semua yang mampu dicapai oleh makhluk ini, always ingat Allah, 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 Allah. Mimma 'allamakumullah, apa yang Allah ajar kepada kamu. Kamu pandai berniaga bukan sebab kamu tu cerdik sangat, bukan sebab kamu ni special, tetapi Allah yang bagi kamu pengetahuan itu. Kamu jadi profesor bukan sebab kamu ni apa sangat, Allah bagi peluang tu kat kamu. Kamu apa sekalipun,
Allah yang bagi, Allah yang bagi. Sebab tu apa-apa kita, Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Benda yang baik kita kata Alhamdulillah, benda yang kita rasa tak baik kita kata Alhamdulillah. Bila para sahabat tanya, yas'alunaka madza uhilla lahum, sahabat mereka bertanya apakah yang dihalalkan buat mereka. Kat sini kita faham yang nak menghalalkan ataupun yang mengharamkan Allah, bukan daripada diri kita sendiri. Bukan pandai-pandai kita atau mana-mana ustaz, mana-mana ni untuk mereka sendiri yang buat fatwa-fatwa mereka sendiri tanpa berlandaskan kepada ilmu. Allah kata, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Allah kata, jangan kamu nak berdusta, dok kata ini halal, ini haram dengan atas nama Allah, sedangkan itu satu pendustaan. Nabi SAW sendiri, bila sahabat tanya, Nabi sendiri tak berani nak bagi pandangan dia. Dalam banyak perkara Nabi diam dulu. Kalau Nabi tak tahu, Nabi diam dulu. Sampailah turun wahyu. Sebab tu dalam Quran, bila kita tengok perkataan qul, Allah yang kata, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, itu semua daripada Allah. Apa yang Allah halalkan itu adalah benda yang tayyib. Tetapi bila kita nak kata benda tu halal, dia mesti kena tayyib juga. Tak boleh bercampur bau. Sebab itulah dekat Malaysia ni lah, kalau nak keluarkan saja halal tu ketat lah. Dia tengok dari sudut kebersihan lah, dia tengok daripada sudut campur. Dia nak benda tu jadi tayyib, bukan hanya sekadar pendapatan tu sahaja, tapi daripada pelbagai aspek lagi. Mana yang tak mematuhi syarat-syarat dia tu, dia anggap tak tayyib. Maka bila tak tayyib tu mungkin dia boleh jadi halal, tetapi tak dapatlah sertifikat halal tu. Itu beza dia. Baik. Kemudian Allah kata apa tadi? Hantar binatang berburu, anjing pemburuan. Asal kepada hukum membela anjing saja-saja untuk pet haram dalam Islam. Kita pun tahu, dan sains sendiri telah membuktikan dalam air liur anjing itu sendiri ada macam-macam bakteria yang boleh mengakibatkan serta-serta penyakit, antaranya fobia air dan sebagainya. Tapi itu antara hikmahnya. Tetapi dibolehkan untuk anjing yang berburu, anjing penjaga, anjing yang ada function macam tu lah, termasuk anjing polis ke, itu dibolehkan kerana dia berkhidmat dengan satu khidmat tertentu. Tapi amazing, Allah gunakan perkataan kilab mukallabin, yang terlatih ni Allah guna perkataan kal, sebab anjing ni subhanallah diujian pada kita. Anjing ni binatang yang loyal, dia tak macam kucing. Kucing ni kau buatlah baik kat dia, muka dia comel macam mana pun, dia tak loyal kat kita. Bila nak mengawal dia boleh belah macam tu je. Bila dia nak ikut jantan lain dia hilang macam tu je. Dia dapat keluar, dia keluar kan, tak balik pun. Hilang berbulan-bulan. Anjing ni subhanallah, sense of loyalty dia very high. Kalau tuan dia berpisah lama pun, dia boleh datang, dia boleh rindu dekat tuan dia. Dia mudah untuk dilatih. Sebab tu banyak manusia suka bela anjing. Sebab dia senang nak ditrain. Dia binatang yang boleh dia ajar, dia jadi jinak dia. Tetapi ini ujian kita. Dunia ini kadang-kadang ibarat penjara bagi orang mukmin. Ada benda yang kita suka, Allah nak jadikan ujian, benda tu kita tak boleh. Kita tak boleh nak benda, walaupun kita mungkin suka dengan anjing, kita tak boleh bela binatang tu saja-saja. Bukan bermakna kita kena menzalimi anjing. Bukan bermakna kalau kita nampak anjing, kita kena pukul dia, kita kena halau dia. No. Nak bagi makan boleh, dia cedera kita rawat boleh. Tapi bukan untuk nak kita macam orang sekarang ni tengok, duk peluk-peluk ke apa, duk main-main, duk ni, yang tu bukan. Tetapi ihsan sentiasa kena ada pada semua makhluk. Allah guna perkataan mukallabin, nak menunjukkan yes, anjing ni something yang special. It's paling sesuai dalam istilah pemburuan. Kemudian
Allah sebut lagi tentang ahli kitab. Ahli kitab, orang yang boleh untuk kita nak berkahwin dengan ahli kitab. Kerana kita tengok orang Arab, Pak Arab berkahwin dengan, dia kata orang Yahudi dan Nasrani. Syahad, adakah Yahudi Kristian pada hari ini adalah ahli kitab yang dimaksudkan dalam Al-Quran? Kita nak faham perempuan muslimah cannot kahwin dengan suami yang ahli kitab, ever, no. Ada hikmah ni nanti. Tapi ulama juga membahaskan daripada sudut fiqh detail lah, cuma saya rumuskan. Ulama bagi tahu antara pandangannya adalah harus kita kahwin dengan wanita ahli kitab, tetapi statusnya zimmi. Statusnya zimmi, maksudnya bukan yang harbi, bukan yang anti Islam, yang tak mau dengar bahasa Islam. No, dia mesti wanita yang boleh terbuka untuk menerima Islam. Ini pandangan jumhur para ulama. Harus bagi seorang lelaki Muslim bernikah dengan wanita ahli kitab Yahudi ataupun Kristian tanpa ada syarat berdasarkan kepada ayat ini yang kita baca tadi itulah. Ibnu Katsir sebut ayat yang kita belajar ni dia merujuk kepada wanita-wanita yang merdeka, bukan hamba. Sebab ayat ni bercerita tentang muhsanat, wanita yang boleh memelihara kesucian diri, dan hamba dia dimiliki, dia mungkin tak boleh nak pertahankan diri. Tetapi wanita-wanita, maksudnya is umum, bukan hanya dikhususkan kepada hamba-hamba. Dan ada contohnya berapa sahabat Nabi SAW. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang berkahwin dengan Nailah Al-Kalbiyah yang asalnya beragama Kristian, tapi later on dia masuk Islam. Begitu juga ada Hudzaifah radhiyallahu anhu yang pernah berkahwin dengan wanita Yahudi daripada penduduk Madain. Antara reason dia adalah supaya diharapkan mereka boleh diislamkan. Mereka boleh diislamkan. Sebab tu wanita tak boleh. Sebab ar-rijal, suami normally adalah qawwam. Mereka yang biasanya dominan dalam family. Mereka yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Kalau wanita muslimah kahwin dengan lelaki bukan Muslim, usually isteri itu akan ikut agama suami dia lah. Okay. Ini bukan bab kita bila kita kata harus buat digalakkan, tak. Ini hanya daripada sudut ada beberapa kelonggaran dalam agama, macam mana dalam isu pemakanan. Tetapi bukan bermakna benda tu kena dibuat, elok dibuat, tak. Sebab tu ada ulama, sebahagian ulama daripada mazhab Hanbali, Syafi'i ataupun mazhab Hanafi yang mengatakan makruh. Benda ni makruh, bukannya dituntut, bukannya sunnah. Makruh, tak digalakkan. Umar bin Al-Khattab, Khalifah Umar bin Al-Khattab sendiri pernah mengarahkan seorang sahabat jadi ceraikan wanita ahli kitab yang dia nikahi. Atas faktor dia kata, aku takut dia jadi satu trend perempuan-perempuan muslimat dekat negara kita ni jadi andatu, jadi yang menjanda, yang tak ada orang nak kahwin dengan mereka. Sebab bila pembukaan kota-kota Islam ni, mungkin ada orang-orang ya, rakyat-rakyat ni dia nak kahwin dengan orang luar. Benda ni tak digalakkan. Sebab tu juga, kalaulah kita tengok anak kita berkenan, anak lelaki kita berkenan dengan seorang perempuan ni Kristian, dan kita tengok anak lelaki kita ni tak strong agama dia, jangan benarkan. Tengok anak lelaki kita ni, cara hidup, lifestyle dia pun dah macam western, dia pun bukannya orang yang ni, jangan bagi. Sebab potential untuk dia yang tinggalkan Islam tu tinggi. Sepatutnya dia kahwin dengan perempuan tu, tujuan dia supaya boleh bawa perempuan tu masuk Islam. Tapi anak kita pun lok-lak semacamnya, jangan bagi. Islam concern pasal agama.
Dan kenapa setengah ulama ni kata makruh? Sebab dikhawatiri wanita Yahudi atau Kristian itu mereka yang tarik suami dia keluar daripada Islam. So analyze, tengok dulu karakter si anak lelaki ni, si budak lelaki ni. Dia worth ataupun tidak. Sebab tu biar hakim yang tentukan. Setuju, biar hakim yang tentukan. Ini bukan dia suka-suka je. Dan bila suami itu tak kuat Islam ni, isteri dia bukan tarik suami ni, anak-anak pun masuk. Anak-anak pun jadi tak Islam. Sebab tu saya sebenarnya lah, personally saya tak setuju kita tengok, walaupun orang lelaki itu Muslim, orang contoh orang Malaysia kita ni, dikahwin dengan wanita Spanyol contohnya, atas sijil mungkin wanita tu masuk Islam, nak dapatkan pengesahan daripada Jabatan Agama Malaysia kan. Tapi tengok cara hidup tak macam Islam pun. Si lelaki tu pun tak tahulah nama Islam, tapi duduk pindah pergi sana, cara hidup dah macam barat, isteri dia pun macam tak masuk Islam. This is horrible. Why? Anak-anak pun akan ikut macam tu. Sebab tu benda ni bukan digalakkan, bukan satu trend. Benda ni hanya kalau ada kepentingan. Means kepentingan ni nak tarik perempuan tu masuk Islam. Dengan didik, bukan hanya register je masuk Islam. No. Memang nak jadikan dia sebagai Muslimah yang betul. Sebab tu nak kunci dia agama, ilmu, iman kena kuat. Cari benda-benda yang boleh selamatkan agama. Perempuan ni datanglah pergi, hidup dan mati. Tapi agama ni yang kita akan bawa sampai ke akhirat. Okay. Jadi ini benda-benda yang perlu untuk nak kita renung. Okey, satu soalan ada yang tanya, Ustaz, ahli kitab ni ada lagi ke zaman sekarang? Ke ada orang kata ahli kitab ni orang yang hanya berpegang dengan ajaran sebenar yang dulu yang tak menyeleweng. Memang ada kita tengok some ulama kata ahli kitab zaman ni dah tak ada lagi. Dan sebab dia orang kata kitab mereka sudah tak suci, dah ada penyelewengan. Tapi kita kena ingat, penyelewengan kitab suci mereka ini, Bible ke Taurat mereka, sebenarnya dah jadi sebelum Nabi SAW diutus lagi. Bila Nabi datang, mereka yang betul-betul di atas agama Nabi asal mereka ini, mereka menerima Islam. Jadi Allah sebut ahli kitab ni dalam keadaan memang tahu wujudnya orang Yahudi Kristian yang telah menyeleweng ini. Tapi Allah panggil ahli kitab pada mereka ini. Hukum itu adalah untuk deal muamalat dengan mereka ini. Jadi bila Allah sebut ahli kitab dalam ini, merangkumi orang yang pure beragama Kristian dan Yahudi. Itu syarat, bukan etis. Bukan yang kita tengok orang tu orang putih ke, orang ni mesti Kristian ni. No. Sekarang ni lagi banyak etis tu daripada orang yang beragama Kristian di sana di barat. Ramai di sana yang dah mula meninggalkan Kristianiti mereka, hanya sekadar nak beraya Merry Christmas tu ataupun sekadar luaran sahaja. Tapi sebelum kita benarkan orang Muslim kita berkahwin dengan Muslimah, bukan Muslimah, dengan wanita ahli kitab ni, make sure akidah dia kena kuat. At least dia kena faham basic ilmu syariat. Dia kena ada akhlak yang baik. Supaya agama first jaga. Jangan korbankan agama demi wanita. Uji dia, tengok dia, adakah dia committed nanti dia nak bimbing isteri dia untuk masuk Islam, untuk nak jaga diri dia dan anak-anak dia daripada terseleweng akidah dia. Adakah sikap wanita isteri dia itu jenis yang strong, yang resist, yang resist maksudnya dia melawan, dia tak mau Islam itu. Kalau dia melawan, dia tak dikira dhimmi, dikira harbi.
mungkin juga bukan Arabi, tapi dia no point nak berkahwin dengan dia sebab agama first, bukan cinta first. Ingat, agama first. Ni orang ni letak cinta first, korbankan agama tak apa. Korbankan cinta tak apa, tapi jangan korbankan agama. Dan syarat yang ketiga, bakal wanita ahli kitab itu mestilah seorang wanita yang terpelihara kesuciannya. Dia bukan orang yang nampak berbikini, selamba, yang nak bogel depan orang, yang perhubungan dia tak menjaga. At least akhlak dia tu akhlak yang baik, lagi terpelihara. Baik. Sekejap ya, saya nak cek. Takut ada orang mai. Okey. Alright, saya mohon maaf dulu pada malam ini. InsyaAllah kita sudahi dulu sebab saya ada tetamu yang jauh nak datang. So nak raihkan dia sikit. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada Gulukul Ihsan. Doakan pihak penganjur Gulukul Ihsan kita, esok ni mereka ada misi pergi ke Patani. Semoga tim kita insya-Allah selamat sampai ke sana semua. Dan terima kasih juga kepada para hadirin hadirat semua yang bersama dengan kita pada malam ini. Semoga bermanfaat apa yang kita kongsi pada malam ini. Kita akan sambung lagi insya-Allah pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.